Dan bersedia secara langsung dari Bandar Sungai Long ialah Doktor Poliklinik Sungai Long, iaitu Dr. Raja Kola Siva Ganesa Murty. Dan di bilik berita Estrawani, kita ada timbalan Presiden Persatuan Farmasi Komuniti Malaysia, Lovi Beh. Terima kasih kerana bersama kami dalam Awani 7.45. Baik, pertama sekali saya ingin bertanya kepada Dr. Raja, apakah reaksi susulan daripada keputusan tiada pengasingan fungsi klinik dan farmasi ini? Sebenarnya saya merasakan bahawa langkah pengasingan fungsi klinik dan farmasi ini adalah satu langkah ke belakang. Dan saya rasa gembira kerana Persatuan Perubatan Malaysia telah menentang hasrat Majlis Farmasis Malaysia untuk melaksanakan pengasingan dispensan ini. Alright, kalau kita tengok, memang banyak negara maju dan negara membangun telah menjalankan pengasingan dispensi ini. Contoh negara yang telah menjalankan pengasingan dispensi ini adalah seperti Amerika Syarikat, Australia, UK. Kita ada negara-negara jiran seperti Korea, Jepun, Indonesia, turut melaksanakan perkara yang sama lah. Okey, bila kita tengok dengan pengasingan dispensi ini, kita dapati bahawa rakyat sebenarnya akan menanggung kos perubatan yang tinggi. Kita sebagai doktor, untuk menjalankan tugas kami sebagai penjaga kesihatan umum, kami mendapati bahawa bila kos perubatan atau kos kesihatan meningkat, rakyat akan menjauhi konsep kesihatan yang menyeluruh dan akan terburu-buru untuk membeli di farmasi sahaja tanpa semata-mata untuk mengurangkan kos. Okey, bila perkara begini berlaku, kita dapati bahawa doktor bila kekurangan sakit, doktor akan meninggikan konsultasi mengikut rang yang ditetapkan oleh Majlis Perubatan Malaysia. Misalnya sekarang doktor-doktor mengurangkan kadar konsultasi dengan sebenarnya menyelaraskan dengan wang penjualan ubat. Manakala jika pengasingan dispensi ini berlaku, maka rakyat terpaksa bayar wang konsultasi untuk doktor secara asingnya dan juga akan bayar wang konsultasi secara asing untuk ahli farmasis. Maka dengan ini kos akan meningkat secara menyeluruh. Kajian yang dijalankan di negara-negara seperti di United States, di Jepun, di Indonesia mendapati bahawa kos kesihatan secara menyeluruh sebenarnya meningkat dengan pengasingan dispensi ini. Dan kajian terbaru yang dijalankan di Jepun, selepas 28 tahun menjalankan pengasingan dispensi, Jepun masih lagi belum dapat tahu apakah kebaikan yang diperolehi daripada pengasingan dispensi ini. Dan didapati bahawa antara puncanya ialah rakyat sebenarnya menghadapi pelbagai rintangan dari segi logistik, kos, sosial, emosi, dan di bahagian farmasi pula ahli-ahli farmasi belum bersedia dari segi memberikan rawatan secara adil. Baik. Tanpa memberikan rawatan sendiri. Maksud saya, di samping prescribe, di samping dispense dia prescribe pula. Okey, Dr. Raja, kita dengar apa kata Persatuan Farmasi. Mungkin Lovi boleh beri reaksi kepada apa yang diperkatakan oleh Dr. Raja. Yes, hi. Sila izinkan saya bertutur dalam bahasa Inggeris. Silakan. Okey. If you ask me, I'm representing all the community pharmacies in the country. We are ready for dispensing separation. In fact, it should have been implemented since yesterday. Okay? And this is very good because now all the pharmacies can practice professionally and no longer become a storekeeper keeping ice cream, selling all the shampoo, beauty, and all those things, chocolate. You know? And now they can, with this, you can compete based on your knowledge and your service. No longer throwing price like pasar malam, you know. And why should customer come to you? Because of your good service and your knowledge, and all the will be better served because you are having all the professionals serving you. They have studied for 4 to 5 years, working even as housemen, registered, pre-registration, just to give you the best patient delivery care. Okay. And we will act as a firewall for the doctors to reduce medication errors. Okay? And being the founder of Lovi Pharmacy, we have been practicing dispensing separation in the private sector, just like how the government is doing. We are working side by side, all the BP diagnostic centers,
We are the fully integrated evidence-based healthcare system provider in the country. And I can assure you that we have proven better efficacy and better patient outcome. Okay, Lovi, at the same time, when I quote some of the point in the press statement by Malaysian Medical Association, the main reason for their objection is that the country and the rakyat are not ready for it. And one of the reasons, this include, there are insufficient number of pharmacies in the country. Okay. What is your comment on that? Currently, we have 13,000 registered pharmacies in the country. And we are churning out another 1,000 pharmacies every year. Okay? And yeah, so this will be sufficient even for the rural area, urban areas. If you look at even a small pekan kecil, you can see along the street you have 3 to 5 pharmacies along the same street. Okay, so I don't think that is an issue. I think even when there is a demand, there is the service. But they are not running 24 hours pharmacies, correct? Correct. But even doctors also, they have polyclinic. Why not polypharmacy? Okay, Dr. Raja mungkin dapat memberi komen kepada apa yang diperkatakan oleh Lovi. Alright, okay. Selepas mendengar kata-kata lobby, sebenarnya dikata Puan Lovi mengatakan bahawa semalam patut dimulakan sudah pengasingan dispensi. Saya menyangkal dakwaan ini sama sekali. Pertamanya, farmasis bukan profesional. Saya ingin membuka sedikit, menerangkan sedikit apa yang telah diterangkan oleh Lovi tadi. Farmasis di masa kini sebenarnya actually mengoverlap fungsi doktor. Kerja farmasis hanya untuk pendispensan ubat. Bila you tidak pasti yang you perlu mendispen ubat sahaja, you masih lagi belum menerima akta dan undang-undang kerajaan bahawa you hanya boleh mendispense ubat sahaja, maka benda ini tidak akan berjaya. Farmasis pada waktu kini sebenarnya sudah mula memberikan ubat secara sendirinya. Tiada pemantauan ke atas mereka. Itu nombor satu. Keduanya, medicational error. Puan Lovi mengatakan bahawa doktor ada banyak buat medication error. Dakwaan ini adalah salah. Di kajian yang dijalankan di United States menunjukkan bahawa 21% daripada medication error adalah dilakukan oleh farmasi sendiri, di mana dispensing separation sudah berlaku. There is 1 in 5 orang mengalami medication error. So kalau nak kata dispensing error boleh berlaku di mana-mana saja berlaku. Dan seterusnya, bila dikatakan kos tidak akan berkurang. Kos kesihatan secara menyeluruh akan meningkat. Tahun 2010, United States kerugian dalam lingkungan 210 bilion disebabkan oleh pengasingan dispensi ini. Kalau diberikan peluang untuk duduk bersama dengan Puan Lovi dalam satu forum, saya akan terangkan secara terperinci dengan bukti-buktinya sekali. Okey, bila dikatakan bahawa adanya farmasi di bandar-bandar kecil dan bandar-bandar di semua kawasan sekitar. Mari saya bagi tahu Encik. Sekarang kita tengok 2 hari lepas, dalam minggu lepas kita ada tahun baru Cina. Saya boleh bagi tahu jika you pergi ke mana-mana pekan akan ada sekurang-kurangnya 1 klinik yang berfungsi. Tapi cuba kalau you prihatin dan cuba lihat berapa farmasi yang buka sewaktu perayaan. Saya rasa tiada farmasi yang buka. Kebanyakannya cuti. Waktu tengah hari, waktu makan, waktu rehat, doktor sentiasa di tempat kerja. Kita tak keluar. Kalau nak makan pun makan dalam saja. Tapi waktu makan, kalau you nak kata farmasis kena duduk dalam farmasi, duduk buat pendispensan, maka yang ini tidak berlaku. Di mana medication error dia? Okey, Dr. Raja. Yes. Dr. Raja dan Puan Lovi, realitinya ketika ini keputusan kementerian tiada pengasingan fungsi klinik dan farmasi buat masa ini. Bolehkah kita mencari jalan tengah untuk kedua-dua pihak bersetuju dalam kita memandang ke hadapan? Selain daripada melaksanakan apa yang kita sebut sebagai pengasingan fungsi klinik dan farmasi ini, pada masa sama yang lebih mendesak ialah mengenai bagaimana usaha untuk menstruktur semula sistem kesihatan yang baik. Kerana pada akhirnya pengguna seperti saya mementingkan pertamanya ubat yang baik, kedua ialah sistem kesihatan yang berkualiti dan murah. Pendapat Lovi terlebih dahulu. Okay. First of all, let me clarify I'm a cik, belum puan. Okay. Cik, and then the other thing is, if you say pharmacy bukan professional, I think that is very wrong. Okay. Who are the one dispensing in the clinics? Ask yourself that question. Is it a Form 5 or just a nurse or clinic assistant? Okay. And the other thing is even the handwriting. We are having problem looking at the handwriting. You know,
And these are all everyone has a role to play, even in medication errors. Even if you implement robotic system, there is still going to be errors. But how we reduce it, we have to work alongside together. And if you say, oh, mengapa tahun baru Cina tak buka? Surely tak buka, pun tak ada business. If you send us the prescriptions, surely everybody will buka. Okay, 24 hours. Yeah. Okay, and you say how to implement this is everybody's role to work together. Doctors, pharmacies, the government all have to work together. Because at the end of the day, who is paying? We need to implement national healthcare financing scheme. Okay, this is what is already happening in countries like the UK and America, and it's not sustainable for our beloved Malaysia government to just subsidize everybody. It's too expensive. Costs keep increasing. We have to come to realization. Let's work together hand in hand. How to bring things forward. Even GST cannot be implemented just overnight. Everybody got to learn to adapt, you like it or not. Okey, Dr. Raja, pandangan? Kita mencari jalan tengah. Saya ada 3 perkara yang ingin saya nyatakan. Okey. Dan yes, and then 2 perkara untuk mencari jalan tengah. 3 perkara pertama yang saya nak nyatakan di sini ialah, 1, bila Cik Lovi kata sama ada saya yang dispense, ya, saya yang dispense. Keduanya, bila you kata penulisan doktor adalah tidak wajar dibaca, tidak sukar dibaca, maka masalah ini akan berkurang jika saya sendiri dispense daripada orang lain mendispenskan berasaskan tulisan saya, jika tulisan saya tidak boleh dibaca. Ketiganya, doktor juga tiada bisnes. Waktu Chinese New Year atau mana-mana perayaan lain lah, memang doktor pun tak ada bisnes, tapi kita lebih peka pada keperluan rakyat, kita buka. Okey, sekarang kita kembali kepada soalan utama, iaitu bolehkah kita mencari jalan tengah? Memang kita boleh mencari jalan tengah. Ada banyak cara untuk mencari jalan tengah. Perkara utama yang perlu difikirkan sebelum kita berfikir pasal pengasingan dispensi ini ialah dengan mengadakan National Health Financing System. Maksud dia, satu dana terkumpul yang akan finance perubatan, kos perubatan setiap rakyat, di mana rakyat perlu memberikan sumbangan, sedikit sumbangan kepada dana terkumpul, dan dana terkumpul ini sebenarnya akan membayar doktor dan farmasis untuk beri jalan penyelesaian keluar. Keduanya, hybrid system. Maksud dia pengasingan, pendispensan secara hybrid. Rakyat diberi pilihan sama ada ingin mengambil ubat di farmasi atau ingin meneruskan ambil ubat di klinik seperti biasa, adalah satu langkah wajar. Kerana jika rakyat rasa klinik yang dikunjungi itu ubatnya mahal, maka rakyat boleh minta preskripsi. Bila-bila sahaja untuk bawa ke farmasi untuk mengambil ubat. Okey. So ini 2 adalah benda yang boleh dilakukan. Okey, terima kasih Dr. Raja. Kalau satu just Okey. 15 saat Dr. Raja, please go ahead. sama-sama. Okey, baik. Terima kasih Dr. Raja kerana bersama kami dalam Awani 745 dan Lovi. Terima kasih Timbalan Presiden Persatuan Farmasi Komuniti Malaysia, dan pastinya kita akan terus mencari penyelesaian yang lebih menyeluruh, komprehensif, kerana di akhirnya adalah ia berkenaan dengan sistem kesihatan di Malaysia ini, sistem kesihatan buat pengguna secara keseluruhannya.